Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu waladdarul akhiratu khair lilladzina yattaquna afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Wa mal hayatud dunya, dan tidak dinamakan kehidupan dunia illa la'ibun wa lahwun, melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Waladdarul akhiratu khair, dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik. Lilladzina yattaquna, bagi orang-orang yang berfikir, orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, oleh itu tidakkah mahu kamu berfikir? Sebelum ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disuruh melihat orang yang sangat ngeri apabila mereka bangun di hadapan Tuhan untuk disoal nanti. Mereka semuanya mengaku bahawa mereka telah melakukan kesalahan. Qalu bala wa rabbina qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Katakanlah, rasakanlah azab siksaan disebabkan kamu kufur. Orang ini ialah orang rugi. Orang rugi kerana mereka tidak menjadikan dunia ini sebagai jalan untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, masa yang ada pada mereka telah disalahgunakan, apa yang ada pada mereka telah disalahgunakan, hinggalah mereka dengan tiba-tiba mereka berhenti dalam hidup dunia ini. Padam lampu mereka. Ja'atumus sa'atu baghtatan. Kemudian dalam ayat 32 ini pula menyatakan dunia ini katanya mainan dan hiburan semata-mata. Orang mukmin sepatutnya setiap waktu yang ada padanya digunakan dengan sebaik-baiknya. Mengapa? Sebab dia berada di sini. Dia berada di dunia ini. Di dunia ini kerja lebih banyak daripada masa. Masa sedikit berbanding dengan kerja yang begitu banyak. Kerja-kerja sepatutnya ditapis. Kerja yang patut dilakukan dan kerja yang tak patut dilakukan. Sebab kita mempunyai masa terhad di sini. Kita mempunyai umur terhad. Jika kita tidak pilih masa ini, tidak pilih kerja yang diisi dalam masa ini, maka rugi. Jadi untuk memberitahu perkara ini, Al-Quran menyatakan wa mal hayatud dunya, hidup di dunia tidak dinamakan hidup di dunia. Tiada kehidupan di dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. La'ibun dalam bahasa Arab, permainan yang tanpa ada matlamat, tetapi matlamat yang tidak utama. Itu maksudnya la'ibun. Lahwun, satu permainan tanpa matlamat langsung. Itu beza di antara dua perkara ini. La'ibun, permainannya ada matlamat. Tapi matlamat ini tidak penting, tidak utama. Matlamatnya nak dapat berapa kali, berapa gol boleh siap nak dapatnya. Itu yang matlamatnya. Lepas pada itu isi gol, patutnya apa dia lagi? Tak ada, itu aja. Jadi ini namanya la'ibun, permainan. La'ibun, permainan, matlamatnya ada. Main wow, layar. Ada matlamatnya supaya dia naik tinggi. Kita tengok tinggi sampai jatuh pier tinggi. Lepas tu macam mana lagi? Lepas tu tak ada lah. Itu saja, habis. Ada matlamat, tetapi kita tidak mempunyai matlamat. Tak bijakkah? Dia tak ada buat apa-apa, ketah dia naik tinggi. Lepas tu je bertanding, siapa lebih tinggi. La'ibun.
Masa yang begini terhad untuk hidup dalam dunia ini, masa kita nak hidup hanya 80 tahun saja, insya-Allah 80 tahun tu pun 80 tahun je. Tapi kalau yang 80 nak pegang tali wow dah tak boleh dah. Nak pegang tu tak boleh, terlucut dah tu ketika tu. Jadi kalau begitu, mengapa masa ni tidak dipenuhi dengan kerja-kerja yang baik, kerja-kerja yang berfaedah? Lahun satu permainan langsung tanpa matlamat. Tak ada matlamat apa-apa. Tak ada matlamat. Permainan tanpa matlamat. Bilang anak batu. Anak batu di tepi sungai. Bilang anak batu, habis ke? Kita tak habis, tak tahu bilang apa tujuannya. Kalau nak bilang nak habis, nak tahu berapa biji batu yang duduk di tepi bukit itu, kita tak habis. Umur kita pun tak habis lagi nak bilang tu berapa. Sengaja je main-main gitu je. Ini namanya lahwun. Jadi hidup di dunia ini katanya la'ibun wa lahwun, hanya la'ibun satu permainan yang ada matlamat, tapi matlamat dia tak bijak. Lahwun satu permainan tanpa matlamat langsung. Itu dunia. Manusia hidup di dalam dunia ini sebagai seorang pelajar yang duduk dalam dewan peperiksaan. Dewan peperiksaan ini sebenarnya dia akan mengeluarkan orangnya yang tertentu. Dia akan mengeluarkan calon-calon yang mendapat anugerah muttaqun, orang bertakwa. Bila keluar daripada ujian ini, ujian dalam dewan peperiksaan ini, dia akan keluar seorang yang bertaraf muttaqi, mukmin salih, orang mukmin yang sempurna. Ini dia bakalnya nanti. Dia tidak keluar dalam dunia ini, keluar daripada dewan peperiksaan ini ialah pemain dunia. Pemain dunia yang tanpa matlamat. Tak mahu ini, tak mahu. Sebab apa? Sebab masa kita terhad. Ini yang disebutkan di sini. Katanya wa mal hayatud dunya, dan tiadalah hidup di dunia ini illa la'ibun, kecuali la'ibun, dunia permainan. Tapi permainan sekarang ni yang besar sekali. Besar permainan ini sama pada semua peringkat. Peringkat bayi, budak-budak lagi dia suka permainan ini. Paling suka sekali permainan. Tak makan tak apa. Budak-budak tak makan tak apa, boleh permainan. Boleh kereta dia, kereta kecil tu. Wow. Bunyinya mulut dia. Mulut dia lebih deras daripada kereta dia lagi. Itu dia. Tak mengapa budak sampai kepada semua peringkat sebenarnya permainan ini. Katanya hidup di dunia itulah dia. Hidup di dunia itulah dia. Permainan mata-mata. Setengah orang katanya hidup di dunia ini hanya lakonan. Bukan lakonan. Lakonan bagi pelakon, tapi bagi tidak pelakon, hidup di dunia ini jid, sungguh hidup di dunia ini. Lakon bagi mereka yang berlakon, dia tidak ada lakon, tidak sebenar maknanya. Tapi hidup orang mukmin sebenar. Kenapa? Di sini tempat dia menduduki peperiksaan, dia akan keluar daripada peperiksaan nanti sebagai seorang yang pemegang ijazah muttaqi, orang yang bertakwa, orang mukmin. Waladdarul akhiratu, dan sesungguhnya negeri akhirat itu khairun, lebih baik, lilladzina yattaquna, bagi orang-orang yang bertakwa. Di sana ada dua negeri, hidup di dunia dan hidup di akhirat. Bila hidup di dunia ini baik, bagi siapa? Bagi orang yang menjadikan dunia ini sebagai tempat permainan, tak baik bagi mereka, tak baik. Tetapi bagi siapa yang baiknya? Bagi mereka yang menjadikan dunia ini sebagai laluan untuk akhirat. Kita lalu di sini sementara saja, kita akan ambil benda-benda yang boleh membawa kita kepada akhirat nanti. Kita jadikan di sini sebagai laluan saja. Jadikan di sini benda-benda yang baik, benda-benda yang baik boleh jadi, dia tidak berupa lahwun dia. Semayang tidak lahwun, jangan orang kata main dia semayang. Semayang main apa? Semayang ni dia akan bawa semayang akhirat nanti. Kau pergi puasa main, tak main benda ni. Bagi orang yang tak faham semayang, dia kata main. Dia berdiri, kemudian dia duduk macam rokok tu, kemudian dia angkat tangan, kemudian dia duduk, dia paling kiri paling kanan, dia pergi, dia kata main. Tak betul bagi setengah orang yang pulaknya menyifatkan, ada orang sifatkan bermain. Tetapi orang mentafsirkan semua gerak-geri dalam ibadat ni, dia kira faedah dunia. Macam mana kira faedah dunia? Dia semayang, katanya semayang ni kita nak betulkan aurat kita, supaya perjalanan darah kita berjalan dengan baik, berjalan. Waktu rokok, waktu sujud dia berjalan. Itu faedah semayangnya.
Sebenarnya yang ni tak patut tafsir begitu. Tak patut tafsir begitu. Kalau kita nak semayang untuk faedah dunia, betul lah macam tu. Tapi kita tidak nak faedah dunia. Tak apalah kita, orang kita tak betul pun. Kita semayang, orang kita makin sakit, makin, tak mengapa, tidak salah. Tetapi kita mahu untuk akhirat kita semayang. Ini matlamat yang sebenarnya. Bagi mereka yang melihat semua amalan-amalan di dunia ini ada faedah bagi dunia, dia telah melakukan satu kesilapan. Kesilapannya iaitulah boleh melonggarkan, boleh mengurangkan kepercayaannya kepada faedah yang sebenarnya untuk akhirat. Akhiratnya ialah melahirkan seorang yang namanya muttaqin, bertakwa. Boleh jadi dia semayang dengan sebab dia semayang tu dia jadi sakit, makin sakit. Sebabnya dia duduk puasa juga nak rokok, puasa juga nak sujud, puasa menyebabkan dia menjadi sakit. Kesakitan itu akan dilihat pula dari sudut lain pula. Sudut lain dari sudut sejauh mana dia boleh bersabar, sejauh mana dia boleh bertahan. Ini perintah Allah. Sebagaimana sejauh mana dia berusaha untuk melahirkan dirinya sebagai seorang bertakwa. Banyak tafsiran-tafsiran yang dibuat hukum tentang hukum-hukum Islam ini berdasarkan kepada dunianya. Berdasarkan kepada dunia. Ini tidak ditafsirkan oleh Nabi. Nabi tidak tafsirkan begitu. Nabi tafsirkan semayang ini merupakan satu bekalan, zadul muttaqin, bekalan orang-orang bertakwa. Inilah dia semayang, inilah dia ibadat. Semayang mi'rajul mu'min. Nabi kata Mi'raj maknanya tangga orang mukmin untuk naik kepada tahap yang lebih tinggi. Inilah dia semayang. Puasa pun demikian juga. Puasa tidak matlamatnya untuk jaga kesihatan badan. Jaga kesihatan badan ni daripada selama ni makan banyak. Bulan puasa kita pun makan terhad, jadi sihat badan. Itu jika kita dapatlah, tapi tak dapat pun tak apa. Puasa dalam Quran akhirnya dia katanya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ini matlamat yang nak dibina. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ dia tidak katanya la'allakum tasihhun, supaya kamu ni sihat. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu puasa la'allakum tasihhun, supaya kamu jadi sihat, kamu banyak penyakit. Tak boleh jadi dia sakit. Puasa makin sakit dia. Sebab dia puasa boleh jadi macam tu. Tapi la'allakum tattaqun. Ya, jika di samping kita menjadi melaksanakan kerja-kerja ibadat, maka kita dapat barang tu. Dapat itu fabiha wa ni'mat. Tujuannya mandi pada hari Jumaat supaya kita bersih, supaya kita menunai perintah Allah, perintah Nabi. Mandi pada hari Jumaat untuk pergi Jumaat. Man yaghtasala yaumal jumu'ati, mandi pada hari Jumaat. Kemudiannya jika kita mandi ni badan kita bersih, kemudiannya orang pun suka kita. Itu sampingan. Sembahyang mandi yang pertama sekali ialah menunaikan perintah. Tunai perintah. Sama ada kita ni dah bersih dah. Boleh jadi kita dalam dunia sekarang dulu mandi hari Jumaat, kita nampak hikmatnya supaya bau dia dengan bau unta dia tu ada beza. Jadi kalau begitu nak pergi sembahyang Jumaat, mandilah dulu, tak sedapnya duduk di sebelah orang, bau dia tu. Waktu sembahyang tengah panas. Zaman Nabi SAW Masjid Madinah atapnya pelepah tamar. Mari hujan, orang balik di masjid penuh basah habis, dari dia ni kena pasir, penuh dengan pasir. Pasal apa? Pasal masjid waktu tu. Masjid sekarang aircon masjid sekarang. Tak ada apa yang dia tak mandi pun ada sini, dia tidak ganggu orang. Jadi kalau kita kata tak payah mandilah. Mandi bukan kerana bau. Mandi kerana menunai perintah Nabi SAW. Itu tujuannya. Jadi kalau begitu seluruh amal ibadat yang kita lakukan dalam dunia ini matlamatnya bukan untuk dunia tapi untuk takwa, untuk akhirat. Kita mandi untuk akhirat, kita berjalan ke masjid untuk akhirat, semua pun untuk akhirat. Kalau nak tafsirkan kehidupan dunia ini amal ibadat dengan tafsiran dunia, boleh jadi tafsir kita tu tak lengkap, tak betul. Jadi oleh kerana itu ayat ni kita balik, katanya walad darul akhiratu, dan sesungguhnya negeri akhirat khairun adalah lebih baik. Jadi setiap amalan biarlah untuk akhirat bukannya untuk dunia. Main tak boleh untuk akhirat kah? Main boleh tetapi dia
dua lapis lagi lah. Main untuk kesihatan badan, biar sihat ni lebih baik daripada sakit umpamanya, bolehlah begitu. Tetapi dia pokok pangkal yang pertama sekali, tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Yang ni main kata tak boleh pun. Kalau orang kata boleh baca hadis, tak boleh main. Tak boleh baca hadis tak boleh, ayat Quran pun tak boleh. Jadi maknanya barang itu harus ini permainan hanyalah dalam lingkungan harus yang tidak melampaui batas. Katanya walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, lebih baik bagi orang yang bertakwa. Afala ta'qilu, mengapakah tidak kamu fikir? Jadi yang kamu fikirnya apa? Apakah baik dunia untuk dunia semata-mata? Untuk dunia ataupun dunia ini mazra'atul akhirah, ladang untuk akhirat. Apakah ini lebih baik? Sudah tentu dunia sebagai jalan untuk akhirat adalah lebih baik daripada dunia untuk dunia saja. Dunia untuk dunia saja. Kadang-kadang akhirat pun jadi untuk dunia juga. Untuk dunia juga. Puasa je untuk sihat badan. Niatnya kat situ. Ini akhirat untuk dunia. Jangan akhirat kita untuk akhirat, dunia dapat, tak dapat pun tak apa. Tak apa. Ada orang dia kata macam ni, tapi tak sedap ni. Tak betul. Daripada melancong, baik kita pergi melancong ke Mekah. Mekah tahu ni. Mekah. Pasal apa? Nak melancong. Melancong kau nak pergi buat umrah, kau nak buat haji. Cakap betul-betul. Sebut nak pergi buat umrah, jangan pergi nak melancong daripada pergi ke negeri tempat-tempat lain. Tu dia katanya baik pergi ke sana. Dia katanya negeri Islam. Islam. Jadi boleh bawa balik Watama, boleh bawa balik air Zam-Zam. Pergi ke Mekah lah kalau macam tu. Ini meletakkan Mekah tempat yang begitu rendah. Padahal tempat ni tempat orang pergi buang dosa. Buang dosa di sini. Pergi tempat-tempat yang paling mustajab doa. Jadi oleh kerana itu perkara yang kecil saja, kita rasanya kecil, tetapi hakikatnya besar jika didalami sepenuhnya. Kemudian seterusnya, qad na'lamu innahu la yahzunuka allazi yaqulu. Allah SWT.